إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia dulu seorang memberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Kami tidak percaya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang besar. Surah Al-Mulk ayat 6 hingga 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz dalam topik kita sifat neraka bahagian yang kedua. Didoakan agar semua para penonton di rumah dalam keadaan sihat sejahtera, diberkati hidup, dilimpahi rezeki, dikurniakan anak-anak soleh-solehah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak dilupakan jemaah yang sama dengan saya, katanya dari Batu Pahat ya. Jadi kita ada bau nasi biryani tu. Ya. Alhamdulillah ya. Selamat perjalanan semua dan selamat pulang nanti insya-Allah. Baik, daripada surah Al-Mulk ayat 6 hingga 9 ya, para penonton di rumah, jemaah sekalian, Allah Taala mengingatkan kita beberapa perkara. Antara lain ada 4. Yang pertamanya ialah orang-orang kafir dihumban ke dalam neraka Jahannam. Iaitu, kalau kita sebut Jahannam itu adalah sesuatu yang dasarnya amat dalam. Ba'idatul qa'ri, maknanya satu tempat yang sangat dalam, hina tempat itu. Satu. Yang keduanya, suara neraka sangat mengerikan, menakutkan, sedang ia menggelegak. Kata Imam At-Tabari, syahiqun itu suara yang keluar dari bahagian dalam tubuh yang sangat kuat. Kalau kita tengok orang kena rompak, kena ragut, atau apa-apa benda yang rumah terbakar ke, na'uzubillah lah kan. Kalau kita nampak orang-orang itu mangsa tu, dia punya menjerit macam mana? Dia bukan jerit nak panggil orang. Dia bukan jerit yang macam kita panggil orang tak dengar tu. Ini jerit takut. Macam mana tu? Maknanya dia keluarkan suara yang dia pun kata orang kerana takut, cemas, macam-macam keadaan tu semua. Dan sebab itu dia juga bermaksud teriakan. Maknanya neraka ini dia punya keadaan dia marah sangat, dia punya dengan orang-orang yang dihumban ke dalam dia. Ya. Yang ketiga, ya, dan yang ketiganya neraka sangat marah sampai nak pecah. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan neraka hampir pecah kerana sangat marah. Maknanya neraka ni dia punya bahang dia panas amat sangat kerana dia marah sangat pada orang-orang yang dihumban ke dalam dia, hampir-hampir nak pecah tu. Nak menunjuk kata marah sungguh tu.
Ya, dan yang keempatnya, orang kafir ditanya tentang peringatan yang datang kepada mereka tapi mereka menafikan. Jadi kita ambil pengajaran bahawa telah datang Nabi kepada kita, datang kitab Allah Ta'ala, datang peringatan, maka kita terima, beriman, amalkan. Itulah kita, mudah-mudahan dihindarkan daripada azab siksa api neraka. Na'udzubillah. Baik, ini daripada Batu Pahat jauh ni. Jadi mungkin ada soalan-soalan yang dah nak kongsi dengan kita ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Amnah binti Isnin dari Badan Kebajikan dan Perkumpulan Yasin Taman Bukit Peradua dan Banang Jaya. Ingin bertanyakan satu soalan kepada Ustaz. Api neraka itu ada berapa pintu dan siapakah penghuni-penghuninya? Allahu Akbar. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi neraka itu ada berapa pintu? Ada berapa tingkatannya itu, dan siapakah yang menghuni di dalamnya? Kalau kita lihat syurga, ada penghuninya, ada pintu-pintunya. Neraka begitu juga. Baik, di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 44, ya, surah Al-Hijr ayat 44, Allah Ta'ala nyatakan tentang keadaan neraka itu sendiri. Laha sab'atu abwabin likulli babim minhum juz'um maqsum. Neraka jahanam itu ada 7 pintu. Bagi tiap-tiap pintu ada bahagian tertentu bagi mereka yang sesat. Ada berapa pintu? Jawapan pertama, ada 7 pintu. Dan Anas bin Malik berkata, pernah satu ketika malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan Nabi, malaikat Jibril ni bertemu dengan Nabi di waktu yang tak biasa. Malaikat Jibril datang pada waktu tu. Maknanya datang waktu yang Nabi tak biasa, waktu tu datang. Tak jangka pula, tiba-tiba datang. Kita ni kalau kawan-kawan biasa kalau datang rumah waktu bila? Biasa kalau pagi-pagi, petang-petang, tengah hari rehat, kawan kita datang. Tapi ni tiba-tiba dia datang waktu kita tak jangka ni. Kalau kita mungkin tengah-tengah malam, dia miss call kita ke, ada 10 miss call, ni ada apa ni? Ada sesuatu berita besar ni, ada satu benda yang lain macam ni. Rupa-rupanya malaikat Jibril datang menyatakan bahawa aku datang ini di saat Allah sedang menambahkan lagi bahan ataupun sedang menyemarakkan lagi bakaran api neraka sekarang ni. Disebabkan aku nak kena datang bagi tahu kepada engkau ya Rasulullah untuk disampaikan kepada umatmu. Nak datang bagi tahu ni. Nak beritahu ni. Sebab nu tengah duk marak lagi ni api neraka tu. Apa dia yang diberitahu? Iaitulah antaranya yang diberitahu oleh malaikat Jibril tentang peringkat atau pintu-pintu neraka. Semuanya ada 7. Bermula daripada bawah sekali. Tingkat paling bawah disebut neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah adalah neraka paling bawah sekali. Disebut dalam surah An-Nisa ayat 145. Allah Ta'ala berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkat paling bawah. Paling bawah. Kata Imam As-Suyuti, mereka itu, orang munafik itu memang patut kat situ. Pasal apa? Orang munafik, luar nampak bagus, dalamnya jahat. Kalau luar jahat, dalam jahat, kita nampak. Ini luarnya, nampak baik, dalamnya jahat. Sifat orang munafik apa Nabi sebut? Ayatul munafiqin salasah, iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Fahamkah? Nganggur, betul lah tu. Nampak kaya tu. Nabi kata apa? Ciri orang munafik 3. Yang pertama, bila dia cakap, dia bohong. Cakap, bohong. On the way, on the way, on the way. On the way kat mana? Yang keduanya apa? Apa dia? Bila dia berjanji, dia mungkir. Yang ketiga, diberi amanah, dia khianat. Dia khianat. Itu orang munafik. Yang paling bawah sekali, neraka Hawiyah. Peringkat yang kedua disebut neraka Jahim. Neraka Jahim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91, Allah Ta'ala berfirman, Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Neraka, diperlihatkan neraka Jahim kepada orang-orang yang selepas ini. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Alhamdulillah. Terima kasih para penonton, terus setia, ramai duk tunggu tu sambungan tu. Orang kata ustaz ni bagi ayat tak habis. Ni kita nak sambung. Siapakah yang akan menghuni neraka Jahim? Iaitulah orang-orang yang sesat, musyrik,
kafir. Maka oleh sebab itu, kita nak sebutkan di sini bahawa apabila Allah Ta'ala memberi peringatan ini, kita selamatkan diri kita, ahli keluarga kita daripada seksa api neraka. Dua. Yang ketiganya, peringkat yang atas sikit lagi, yang ketiga, disebut neraka Saqar. Neraka Saqar disebut dalam surah Al-Muddathir ayat 42. Kata Allah Ta'ala, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Kata mereka, penghuni-penghuni neraka Saqar, mereka kata, qalu lam naku minal musallin. Kami tak semayang. Yang masuk neraka Saqar ni yang tak semayang. Berapa ramai yang tak semayang subuh pagi ni? Dah. Saya tanya. Ya Allah. Dah, ini saya tanya untuk bukan jawapan. Dalam hatilah maksudnya. Terus jawab. Maknanya betul-betul lah tu ya. Dah. Kita nak tanya berapa ramai di kalangan kita. Ya, kalau kita dah semayang, alhamdulillah. Anak? Semayang anak kita. Isteri? Suami kita? Ni kawan-kawan kita. Tanya tak semayang ke tidak? Oh, tuan-tuan, kita tanggungan kita tu. Jangan ada orang dia lepas diri dia seorang saja. Itu Allah Ta'ala sebut. Pelihara diri kamu, ahli keluarga kamu. Nak kena jaga. Ya, baik. Kemudian yang keempat, neraka Lazza. Namanya neraka Lazza. Neraka Lazza ni dalam surah Al-Ma'arij ayat 15, kalla innaha lazza, neraka yang menjulang-julang apinya. Ya, yang mana neraka Lazza ini apa dia? Menggugurkan kulit, ubun-ubun dan anggota badan, mencairkan ni, mengoyak kulit-kulit yang ada ini. Habis terkeluar. Maka oleh sebab itu iblis dan orang-orang Majusi berada di dalamnya. Ini peringkat yang neraka Lazza. Yang kelima disebut neraka Hutamah. Neraka Hutamah ini disebut dalam surah Al-Humazah ayat 5 hingga 6. Allah Ta'ala berfirman, wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Ya, orang-orang yang berada dalam neraka Hutamah ini, dan apa yang engkau dapat tahu daripada Hutamah, api yang Allah Ta'ala nyalakan. Siapa penghuni dia? Orang Yahudi dan pengikutnya. Yang keenam, neraka Sa'ir, surah An-Nisa ayat 10. Tempat orang yang tak mahu keluarkan zakat, makan harta anak-anak yatim. Nampak? Ini semua orang Allah Ta'ala akan bakar dalam neraka Sa'ir. Sampai terakhir. Sampai neraka yang terakhir, atas sekali. Atas sekali, malaikat Jibril senyap. Diam, tunduk. Nabi Muhammad SAW tanya, kan? Kenapa diam? Sambung, ceritalah lagi, bagi tahulah lagi. Kenapa? Apa yang berikutnya lagi? Kata malaikat Jibril. Lama berubah muka malaikat Jibril pada waktu itu dan memberitahu, inilah neraka Jahannam untuk umatmu yang melakukan dosa tapi tak sempat bertaubat. Nampak? Itu sebab malaikat Jibril tak sampai hati nak sebut. Nabi Muhammad SAW balik ke rumah, hanya keluar rumah untuk pergi semayang, balik tak jumpa orang. Pasal apa? Pasal kerisauan dalam hati Nabi terhadap umatnya. Kalau Nabi ada rasa risau, kita patut lagi kena rasa risau. Bila kali terakhir kita buat dosa? Dan bila kali terakhir kita bertaubat? Itu saja. Soalan yang tak perlu perjawapan. Sendiri jawab. Betul? Baik. Wallahu alam. Silakan soalan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Noraini binti Muhammad Nasir. Ya, baik. Ingin bertanyakan satu soalan kepada Ustaz. Ya, saya. Soalannya, betulkah syaitan akan melepaskan diri di akhirat kelak? Oh, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Tadi kita cerita buat neraka ni. Baik, ni sekarang syaitan pula. Adakah syaitan akan berlepas diri? Maknanya dia tak mengaku salah. Maknanya dia tak mengaku salah bila di akhirat nanti. Ada agak-agak dia macam tu tak? Kalau kita lihat, kita dengan syaitan ni, kita kena offline. Dengan Allah, kena online. Faham tak? Ni orang bahasa Facebook lah ni. Online, offline, bahasa WhatsApp semua ni. Dengan Allah, kena kerap online. Dengan syaitan, kena offline terus. Dengan syaitan, tak ada gencatan senjata. Tak ada. Maknanya kita berhenti. Tak ada. Dengan syaitan, kita tak ada hari tanpa menentangnya. Oh, hari ni, kita tak payah lawan dia lah. Oh, tak ada. Sampai mati, sampai bila-bila pun kita tetap kena lawan dia. Sebab syaitan ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran banyak ayat. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 168. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah
syaitan. Lagi apa lagi dalam surah Yusuf ayat yang kelima, inna syaitanal insani aduwwum mubin. Syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Tak payah siasat. Betul ke dia jahat? Betul ke dia musuh? Tak payah. Memang jahat. Memang dia musuh. Tak payah investigate dah. Faham? Investigate. Nah, tak payah siasat dah, tak payah dah. Nah, dia memang musuh yang nyata. Dan ingat, nanti di akhirat dalam surah Al-Isra ayat 64, syaitan akan cakap. Dia akan buat apa ni? Conference. Bukan conference, apa? Dia buat kenyataan. Dia akan bagi tahu terang-terang waktu tu apa kata dia. Dia akan sebut, dia akan kata surah Isra ayat 64, dia akan kata, dia akan maaf. Dia sebut dalam surah Ibrahim ayat 22 sampai 23. Ya, surah Ibrahim ayat 22 sampai 23. Kata dia, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah menjanjikan kamu dengan janji yang betul, sedang aku mungkir janji, aku tipu kamu je semata-mata. Maka sambungan dia, syaitan kata, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan sekali-kali kau salahkan aku. Kau jangan salahkan aku. Kau sudah ada Nabi, kau sudah datang ayat Quran, kau sudah datang peringatan, yang kau ikut aku kenapa? Syaitan dia balas balik, dia jawab balik. Dia jawab balik sebab waktu tu orang-orang ingkar akan minta syaitan ni pada syaitan, dulu mana jaminan, kata macam mana ni? Kami ni macam mana ni? Itu sebab para mufassirin, orang-orang ulama tafsir kata, bila syaitan akan cakap macam ni? Bila dia cakap ni? Bila? Masa ahli syurga dah masuk syurga, masa ahli neraka dah masuk neraka. Lah, neraka? Bila terkejut waktu tu, baru dia orang tanya, kenapa kami ke sini? Syaitan kata, jangan tuduh aku. Kan? Jangan tuduh aku. Kamu tuduhlah diri kamu sendiri. Siapa suruh ikut aku? Nampak tak? Syaitan waktu tu, kita tak boleh kata apa dah. Nampak dah? Apa syaitan akan cakap, Allah dah sebut dah. Takkan tak sedar lagi. Nak datang peringatan macam mana lagi? Nak ingatkan apa lagi? Ni sudah-sudahlah tu. Dan umur sudah makin lanjut, kata orang. Maka kita mula saat ni minta ampunlah pada Allah Ta'ala. Minta maaf sama suami, dengan anak-anak, dengan kawan-kawan. Mulut ada terlepas, minta maaf. Mulut banyak istighfar. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Sudahlah. Syaitan duk bergelak kalau kita masih lagi bermaksiat, tapi rambut sudah beruban. Masya Allah. Ya? Wallahualam. Silakan soalan berikutnya kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Mimi Marina. Ya. Soalan saya, apakah yang menyebabkan ramai manusia menjadi penghuni neraka? Harap boleh Ustaz jelaskan. Terima kasih. Baik. Punca-punca ramai penghuni neraka ni apa sebab? Banyak sebab. Banyak. Tapi saya nak sebut ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertamanya ialah kita istighfar dulu, berehat dulu insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan untuk hindar daripada godaan syaitan, jauh daripada seksa api neraka. Diri kita, keluarga kita, sahabat handai kita, semuanya jauh daripada api neraka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi berkaitan dengan punca mengapa ramai di dalam neraka. Pernah satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyatakan bahawa aku melihat di dalam neraka itu ramai di kalangan wanita. Ya, jadi terkejut yang ada pada waktu itu, maka ditanyakan adakah mereka itu mensyirikkan Allah? Tapi kata Nabi tidak. Mereka itu yakfurnal ashir. Mereka itu kufur pada nikmat keluarga. Jadi Nabi jelaskan lagi apa yang dimaksudkan kufur nikmat keluarga tu macam mana? Contohnya si isteri, ya, seorang isteri itu apabila hidupnya dengan suami sudah lama, tapi kerana satu silap suami menyebabkan dia luput, dia lenyapkan segala kebaikan sebelum tu. Sebelum tu suami dah punya baik dah, dengan layan yang baik. Kadang-kadang tu Masya Allah kalau pergi berjalan tu ambil isteri letak dalam troli, tolak lagi, ya Allah sayang sungguh ni. Tapi sebab satu ketika mungkin dia pergi ke Langkawi ke, pergi ke Terengganu ke mana, balik-balik tak bawa apa. Suami lupa kursus,
tension, kan? Dia kata, abang kok balik Terengganu beli keropok lekor ke apa, balik Langkawi beli apa, pinggan ke apa, okeylah juga. Apa tak balik ke abang? Abang ni memang daripada kita kahwin dulu, saya bukan nak cakap lah kan. Abang ni memang tak ada satu pun, ma ra'aitu minka khairan qat. Tak ada satu pun yang elok daripada abang ni tau. Itu sebab dihumban ke neraka. Nampak? Sebab itu wanita potensi ke neraka kerana mulut. Lelaki potensi ke neraka kerana mata. Betul tak? Orang lelaki jaga mata itu cukup dah. Sebab dari kerana mata, hati turun ke yang lain-lain. Wanita dia start pada mulut. Tu kena jaga. Orang lelaki jaga mata, perempuan jaga mulut. Yang lain kena jagalah, tapi yang utama dia tu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan yang pertama tadi masuk neraka ramai di kalangan wanita. Ingat, masuk neraka syurga bukan kerana jantina, tapi kerana amal. Jangan duk ingat kata ini tak adil ni, tak. Kerana amal, itu je. Kan, berapa ramai yang masuk syurga? Kan kita tengok dalam sirah kan, semua orang hebat semua masuk syurga. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dihumban ke neraka Allah Taala ialah orang-orang yang sombong lagi takabur. Orang-orang sombong lagi takabur ini, masya-Allah, Allah Taala sebut dalam surah An-Nahl ayat 23, kata Allah Taala, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah Taala tidak suka kepada orang yang sombong lagi berlagak. Kan, orang yang sombong lagi berlagak. Hadis riwayat Muslim, Nabi kata tidak masuk syurga orang yang dalam hatinya sedikit sebesar biji sawi, sombong, takabur. Biji sawi pernah tengok? Taklah, kalau kata besar atom lah, yang lagi kecil itu, sikit ada, tak masuk syurga, tak layak. Sebab iblis dihalau dari nikmat Allah sebab apa? Sombong. Bukan kerana berzina kan? Bukan kerana merompak kan? Menyamun. Tak. Sebab sombong. Keluar. Maka syurga tak terima orang sombong. Mau ada tawaduk sikit dalam hati. Kita semua sama-sama. Sebab ciri orang sombong ada 5. Ni ada banyak, tapi kita ambil 5 jadilah. 5 ini tengok ada tak pada diri kita? Ciri-ciri orang sombong takabur ni 5. Yang pertama, sukar memberi maaf dan meminta maaf. Salah dia. Dia patut minta maaf dulu. Kenapa aku pula? Dia rasa macam dia tu, macam dia betul sangat. Memanglah dia silap dengan kita. Kita silap dengan mak bapak tak perasan. Macamlah kita ni, kata orang apa, bajet bagus je. Jangan bajet bagus sangat. Kita ini hidup serba kekurangan tau. Allah Ta'ala, Allah Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Siapa boleh maafkan orang dan sayang orang tu? Siapa boleh? Tengok dulu lah. Boleh maaf pun kira besar rahmat. Nak sayang. Kan nampak? Tapi Allah, malulah sikit. Allah boleh maafkan, boleh sayang lagi. Kasih syurga lagi siapa bertaubat. Siapa kita? Kan? Allah Ta'ala itu dia. Baik, itu yang pertama. Sifat orang sombong kedua, mudah melukakan hati orang dan dia cepat terluka. Dia buat sakit hati orang, dia suka. Tapi kalau dia, jangan. Dia kalau cakap, kalau tak sakit hati orang memang tak sah. Dan dia seronok orang lain sakit hati kerana dia. 2. Yang ketiga, tidak suka berdoa. Tidak suka, kalau berdoa pun tidur. Lena doa tu. Dia tak ada feel, dia tak rasa. Orang kalau tawaduk, hati tu rendah diri, dia memang nak mengharapkan Allah saja. Tapi kalau sombong, dia tak rasa itu semua. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, bila bercakap, dia potong cakap orang. Ini orang sombong. Bercakap macam pertandingan, bukan perkongsian. Kita bila bercakap dengan orang, kita niat apa? Berkongsi, perkongsian. Tak, bagi orang sombong, bercakap itu satu pertandingan. Siapa nampak lagi, orang cakap kuat, dia lagi kuat. Dia nampak macam dia juara bab sembang. Sembang je lah. Kan? Nampak tu? Jangan, itu sombong. Dan dia orang apa tahu? Dia suka didengari, benci mendengar. Dia nak semua orang dengar cakap dia. Dia nak dengar orang, kirim salam. Bukan aku macam tu. Yang kelima, gila pada pujian. Dia suka orang puji dia. Rumah besar, kau tak rasa apa-apa? Rumah aku ni, kau tak rasa apa ke? Dia nak orang, Allah, ini takutlah tuan-tuan, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Silakan soalan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hayati binti Sulaiman. Ingin bertanyakan satu soalan. Apakah seringan-ringan siksa api neraka? Baik, terima kasih. Tujuan kita tanya tu bukanlah kata insya-Allah lah kot, aku yang paling ringan kot. Bukan tujuan yang tu. Tujuan kita nak tahu Baik,
Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, inna ahwana ahlin nar azaban yaumal qiyamah, seringan-ringan azab seksa api neraka kelak di hari kiamat nanti, akhirat nanti, la rajulin yudha'u fi akhmasi jamratani yaghli minha dimaghuhu, iaitu kakinya nanti diletakkan bara api macam kasut. Macam dipakaikan bara api, dipakaikan pada kaki dia macam kasut, menggelegak otak dia, menggelegak kepala dia macam jadi dapur dah, menggelegak otak dia ni. Subhanallah, itu paling ringan. Sampai Nabi kata dia tadi yang kena tadi tu, na'udzubillah, orang yang kena tu dia rasa macam akulah yang paling teruk, padahal dia paling ringan. Dia paling ringan. Na'udzubillah min zalik. Maka oleh sebab itu kita selalu ingat Nabi Muhammad SAW selalu berpesan dalam kita ingat dalam pada hadis pun Nabi ada menyatakan, hadis riwayat Muslim, selepas perang Khaybar, dalam perang Khaybar tu, lepas perang tu, maka sahabat-sahabat datang menghadap Nabi memberitahu, ya Rasulullah, yang ini mati syahid, yang ini mati syahid, yang ini mati syahid, meninggal inilah di jalan Allah lah. Tapi ada seorang tu Nabi kata, kalla, tidak, inni ra'aituhu finnar, aku melihat dia di dalam neraka sekarang ni. Sahabat kata, kami melihat dia ni mati syahid. Kalla, tidak, dia bukan syahid, tapi dia adalah orang yang sekarang ini disiksa dalam neraka. Nak tahu sebab apa? Nak tahu sebab apa? Sebab dia mengambil harta rampasan. Dia ada ambil, sungguh pun dia buat baik, tapi ada benda batil yang dia buat, dihumban ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hutang kita dengan orang? Bila nak bayar hutang, kan? Hutang bukan untuk difikir, tapi dibayar. Ramai orang sibuk fikir hutang, apa fikir? Bayar sajalah. Kan? Kita dapat duit, yang nombor satu, bayar dulu hutang orang. Kita ni tuan-tuan, masa pinjam tak ingat, masa nak bayar buat-buat lupa. Wallahu a'lam. Kita berehat seketika. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Terima kasih para penonton yang mungkin nak pergi kerja dah ni, tapi dia sanggup dia tunggu sekejap sebab nak dengar sesuatu yang peringatan untuk diri dia dan kita bersama. Alhamdulillah ya, tentang sifat neraka menerusi Tanyalah Ustaz ni. Baik, kita teruskan lagi soalan sekiranya ada untuk kita bincangkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Guzita Petik Kamis ingin menanyakan sesuatu soalan. Adakah orang yang belajar agama akan dihumbang ke neraka? Terengganu ke? Tak. Orang mana? Pahat. Tapi dihumbang tu bunyi. Ya, jadi baik, terima kasih atas soalannya ya. Terima kasih, alhamdulillah. Jelas tu, faham. Okey. Adakah orang-orang yang belajar agama atau mungkin orang yang ibadah lah ya, orang yang beribadah itu akan dihumbang ke neraka? Pada pandangan macam mana? Agak-agak lah. Mana boleh agak-agak Ustaz? Bab neraka ni. Baiklah, ini jawapan dia. Hadis oleh disebut oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Abu Hurairah, ada satu ingatan Nabi yang aku tak boleh lupa sampai bila-bila. Yang ni antara hadis yang paling, apa kata orang sekarang, makan dalam ya. Yang paling masuk dalam ialah paling. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kelak nanti di akhirat nanti akan datang beberapa golongan. Ya, antaranya ialah golongan mereka ini, yang pertamanya orang yang mati syahid di jalan Allah. Lalu Allah tanya kepada orang mati syahid itu, kan, tentang apa yang dia buat masa di dunia dulu. Lalu kata orang mati syahid itu, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah hingga aku mati syahid. Kata Allah, kazabta, bohong. Engkau berjuang hanya semata-mata untuk disebut sebagai orang yang berani, orang yang gagah, orang yang paling power lah. Maka ambil tempat di neraka. Maka orang itu diseret muka dia masuk ke neraka. Tuan-tuan, padahal dia tu berjuang di jalan Allah, tapi disebabkan jauh dalam hati dia ada sifat riya, ada sifat nak menunjuk pada orang.
Allah Ta'ala tahulah tuan-tuan apa yang ada dalam sudur kita, dalam hati, dalam dada kita, dalam hati. Allah Ta'ala tahu. Kan? Satu. Yang keduanya ialah golongan yang apa? Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seorang yang dulu dia belajar ilmu agama dan mengajarkan pada orang, wa qara'al Quran, dan dia baca Al-Quran, orang yang mengaji Quran ni, lalu dia mengaku depan Allah, itu yang dia buat. Allah kata, kazabta, bohong. Engkau dulu, masa kat dunia, engkau semata-mata buat tu semua, kau belajar agama, mengajarkan orang supaya orang kata engkau ni alimnya, kan, engkau ni waraknya bagusnya, banyak ilmu, kan, banyaknya ilmu, kan. Lepas tu baca Quran pula, engkau ni qari lah memang. Oh ya Allah, kalau mengaji tu terkeluar urat ni nah. Memang betul-betul hebat ni, diseret masuk neraka. Kan? Itu orang siapa tadi? Baca Quran. Yang tak baca? Na'udzubillah. Yang baca pun begitu, tapi sebab silapnya kat mana? Riak tu. Riak. Yang ketiga, siapa lagi? Warajulun wasa'allahu alaihi wa'ata, orang yang ada harta, Allah Ta'ala bagi harta kepada dia, dan dia jadi apa? Min asnafil mal, Allah Ta'ala bagi harta banyak pada dia, lalu dia memberikan, infakkan harta dia, bersedekah, kan? Dia mengaku depan Allah ni, dia buat itu semua. Allah kata kazabta, bohong. Engkau derma, kau infak itu semua semata-mata nak supaya disebut-sebut orang kau ni dermawan, baik hati dengan Cikgu Murni. Nah, contohlah cerita tu kan. Engkau derma ni kerana siapa? Kerana siapa? Diseret masuk neraka. Kita pernah tak bersedekah? Dalam hati macam mana? Sebab tu kena ingat nah. Tapi ingat pula. Ingat. Ni kena ingat pula. Jangan jadikan ini alasan pula. Kenapa tak bersedekah? Riak buat apa? Kenapa tak pergi dengar ceramah tanyalah ustaz? Itu semua riak tu. Bukan tak tahu. Itukah jawapannya? Imam Ghazali kata, sebelum nak sampai ikhlas, kena beramal dulu. Beramal dulu baru ikhlas ke? Ikhlas dulu baru beramal? Beramal dulu. Nanti ikhlas datang. Nak tunggu ikhlas sampai bila kak? Kenapa tak makan? Belum ikhlas lah. Makan tak tunggu ini pula. Dah beramal dulu. Ini orang, memang dia, masa dia nak, apa kata orang? Masa nak beramal tu dah niat dah. Supaya orang puji. Kalau dia dah beramal, memang niat kerana Allah. Lepas beramal, orang puji dia, itu cerita lain. Dia mengajarkan orang, dia mengajarkan Quran, orang datang kata, sedaplah suara, bagus suara macam ni. Padahal dia tak niat tu kan. Dah lepas pada tu, orang baru puji, tak apa. Tak ada apa pun. Yang penting kembali balik kepada niat kita. Kata Imam Ghazali, riak ialah mencari kedudukan pada hati manusia dalam hal-hal kebajikan. Nak tunjuk ke orang. Buat jahat bukan riak lah. Riaknya dia merompak. Tak ada. Riak dia mesti benda yang berkaitan dengan hal kebajikan. Wallahu a'lam. Silakan soalan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nur Izin Izzati binti Osman. Ya. Saya ingin bertanyakan soalan. Apakah amalan yang membolehkan diri kita terhindar dari neraka dan membolehkan kita untuk masuk ke syurga? Terima kasih. Mudah-mudahan. Amin insya-Allah. Baik, apa antaranya? 3. Yang pertama, amalkan 4 dalam 1. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa dia? Yang pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan, jamu orang makan. Yang ketiga, silul arham, hubungkan silaturahim. Yang keempat, wasallu bilail wa nasuniyam, semayang di waktu malam di saat orang tidur. Ada 4. Boleh? Kita pergi kedai makan, kita nampak ada orang kawan kita, macam kita kenal orang tu, kita pun tolong bayarkan untuk dia. Tak begitu dia pun, kita tolong bayarkan dekat kaunter. Saya bayarkan meja tu. Alah Ustaz Ilyas tu. Contoh. Bukan suruh belanja saya. Tapi apa salahnya? Kan? Jadi contohlah, belanja orang tiba-tiba hari Jumaat pula, hebat. 1. Yang keduanya, alihkan sesuatu yang menghalang jalan. Benda duri, benda bahaya pun dapat pahala. Yang ketiganya ialah menggembirakan suami. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa wanita mati dalam keadaan suaminya redha, masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Boleh? InsyaAllah. Silakan soalan yang saya kira yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik, insya-Allah. Baik, antara doa dia ialah ada dua antaranya, iaitu doa supaya dapat bayar hutang, surah Al-Imran ayat 26 hingga 27, dan yang keduanya doa agar hidup dan mati dalam iman. Kalau doa surah Al-Imran tadi apa dia antaranya? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kan dalam wirid kita amal selalu kan? Itu antaranya. Yang keduanya Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Dan setiap kali habis satu-satu majlis, kita bincang, kita mesyuarat, apa-apa pun akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kata Nabi, siapa baca itu di akhir majlis, maka segala apa yang dicakapkan sepanjang majlis itu, kalau ada silap, Allah ampunkan. Boleh? InsyaAllah mari sama-sama kita akhiri dengan doa agar pertemuan kita diberkati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqrabin. Ya Allah, ampunkan segala salah silap, dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, tempatkanlah ibu ayah kami, tempatkanlah kami di dalam syurga yang kami rindui bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Yang baik itu dari Allah Taala, lemah kurang daripada saya. Mudah-mudahan kita perbaiki diri kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.